Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Fitra Ramadan anjuran Nur Insan. Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam episod yang keempat bersama saya sekali lagi Muhammad Syamir bin Jamaluddin dalam program Tadarrus Ramadan, yang mana kita telah membahaskan tentang sebuah topik yang sangat menarik untuk kita bincangkan, untuk kita amalkan, iaitu topik berkenaan dengan ilmu tarannum. Alhamdulillah, pada episod yang lalu kita telah membincangkan, berkongsi berkenaan dengan ilmu tarannum, yang mana tarannum ini dalam bahasa Arab bererti alunan suara ataupun melodi ataupun intonasi, ataupun kita boleh panggil sebagai nada dan juga irama dan juga rentak. Pokoknya tarannum ini kita boleh kaitkan dengan lagu. Sama seperti kita mendengar lagu-lagu seperti lagu, orang kata lagu pop, lagu jazz, lagu rock dan sebagainya, ada genre-genrenya, maka ilmu tarannum juga ada melodinya, yang mana khusus untuk kita mengamalkan, mengaplikasikan dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Alhamdulillah, pada episod yang lalu kita telah bahaskan berkenaan juga dengan tarannum jiharkah, yang mana tarannum jiharkah ini telah pun kita membacakan. Tarannum jiharkah ini telah pun kita melagukan dalam seharian kita, sepanjang umur kita, iaitu dalam takbir raya. Dan kali ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan sebuah lagi tips ataupun kaedah dalam kita nak mempelajari ilmu tarannum yang begitu luas sekali. Ilmu tarannum ini dalam bidang suaranya, dalam bidang pernafasannya, dan saya nak kongsikan adalah berkenaan dengan tabaqat. Tabaqat suara ataupun tingkatan-tingkatan suara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak melagukan, kita memerlukan suara. Jadi suara ni ada macam-macam suara. Ada orang suara, saya pernah ada seorang teman qari daripada Indonesia, dia terkenal dengan suara burung. Ada juga orang suara seperti
suara angin, ada juga suara kayu. Jadi suara ni, kalau saya nak ceritakan asal ataupun sejarah ilmu tarannum ataupun suara ini, sebenarnya datang daripada alam persekitaran kita. Di mana pada zaman Arab dahulu, bagaimana mereka mendapatkan alunan suara ini melalui daripada alam persekitaran mereka. Contoh seperti bunyi desiran angin, ataupun bunyi air di lautan, ataupun bunyi burung-burung yang berkicauan sebagai contoh. Jadi dengan suara-suara sebegini inilah mereka mendatangkan ilmu-ilmu tarannum yang sehingga sekarang kalau saya nak kongsikan tarannum ni yang paling masyhur ada 7. Ilmu tarannum ni ada 7 yang paling masyhur. Antaranya adalah, kalau mungkin para pendengar yang tahu ataupun yang baru nak tahu, ada 7 ilmu tarannum. Bayati, adanya nama Sabah, ada namanya Hijaz, ada namanya Jiharkah, ada namanya Nahawan, ada juga namanya Ras, ada juga namanya Sikah. Jadi 7 ini paling masyhur. Tapi kalau anda pergi ke negara Mesir, Mesir adalah raja segala lagu. Subhanallah. Ini teman saya katakan, Mesir adalah raja segala lagu. Jadi bagi siapa yang berkesempatan untuk pergi ke negara Mesir ataupun nak mendalami ilmu tarannum, Mesirlah tempatnya. Sebab saya pernah mendengar Mesir ini dia mempunyai lebih daripada 1000 lagu-lagu tarannum. Subhanallah. Saya baru belajar 7 tarannum. Tapi kalau pergi ke Mesir, ada 1000 dan bahkan lebih lagi ilmu-ilmu tarannum. Yang subhanallah begitu luas ilmu tarannum ni, sampaikan kita sepanjang hayat kita boleh mempelajarinya. Dan balik kepada ilmu tarannum, kita harus ketahui tentang tabaqat ataupun tingkatan suara-suara kita. Jadi dalam ilmu tarannum ni ada 4 tabaqat yang asas yang perlu kita ketahui. 4 tabaqat yang asas yang perlu kita ketahui adalah, yang pertama, ada namanya tabaqat yang dipanggil sebagai qarar. Mungkin nanti ada letak qarar. Qarar ini bermaksud suara yang berfungsi di dada. Okey. Jadi kita pelan-pelan tuan-tuan dan puan-puan. Tabaqat yang kedua dipanggil sebagai nawa. Yang pertama qarar, yang kedua nawa. Kalau qarar berfungsi di dada, nawa berfungsi pada tekak. Jadi boleh faham dada, qarar, nawa, tekak. Ini tingkatan suara daripada rendah sampai ke tinggi. Dan tabaqat tingkatan suara yang ketiga dipanggil sebagai jawab. Jawab iaitu berfungsi pada rongga hidung. Itu dipanggil jawab. Maknanya ada orang suara daripada dada, dia tingkat naik ke tekak, nawa, kemudian naik kepada jawab, iaitu berfungsi di rongga hidung kita. Dan ada pula yang keempat, tabaqat tingkatan suara dipanggil sebagai jawabul jawab. Jawabul jawab. Dia bukan bahasa Melayu jawab, nak jawab ke tak nak jawab. Bukan itu maksud dia. Dia jawab, atas dia jawabul jawab, yang berfungsi pada rongga otak kita. Subhanallah. Jadi dalam nak baca ilmu tarannum ni, kita kena tahu tingkatan suara kita keluar daripada mana. Ada suara keluar daripada dada, qarar. Ada suara yang keluar nawa, dekat tekak. Ada suara yang keluar jawab, iaitu di rongga hidung kita. Dan ada juga jawabul jawab, suara yang keluar di rongga otak kita. Jadi bagaimana selama ini kita mengalunkan, melantunkan suara kita. Sebagai contoh, paling mudah untuk kita faham. Kalau orang tanya, Ustaz, macam mana nak suara otak? Macam mana nak suara hidung, suara tekak? Betul tak? Soalan ini common. Selalu orang tanya. Kita lihat diri kita,
bagaimana cara kita berbual, bagaimana cara kita bertutur, bagaimana cara kita bercakap. Ada orang, tuan-tuan, ini saya yakin semua orang ada. Ada orang yang bila dia bercakap suara dia garau. Ya kan? Ada orang suara garau. Assalamualaikum. Garau suara dia. Ada pula kawan kita yang suara dia ni memang tinggi je. Dia tak pekik pun, tapi memang suara dia tinggi. Kalau dia berbual, Assalamualaikum, tinggi. Ada pula suara orang tu yang sederhana. Pokoknya, kita semua selama ini bila berbual, suara kita adalah suara yang sederhana. Iaitu suara qarar. Suara kita ini sebenarnya berfungsi keluarnya di dada. Ataupun lebih tepat lagi, antara perut dan juga dada. Ini satu ilmu, tuan-tuan. Jadi suara asal kita yang selama ni kita berbual adalah suara sederhana yang dipanggil sebagai qarar, antara perut dan juga dada. Jadi kalau nak baca tarannum, berlagu, kalau ustaz tu tanya, okey, baca dengan suara qarar. Macam mana suara qarar? Iaitu suara biasa kita ini. Sebagai contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Macam mana suara saya berbual? Macam gitulah suara saya bila saya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Faham ya? Alhamdulillah. Maka bila tingkatan suara yang dipanggil nawa tekak, kita boleh bayangkan kalau kita sedang memanggil orang yang agak berjauhan dengan kita. Contohlah kita kat dapur, adik kita dekat bilik ujung. Jadi jauh. Jadi kita kalau panggil adik kita takkan pakai suara biasa. Takkan kita panggil, adik, tolong abang. Memang adik kita tak dengar, betul tak? Sebab kita guna suara qarar. Jadi maka di situ datanglah suara dipanggil suara nawa yang berfungsi di tekak. Ya kan? Bila kita panggil adik kita yang ada kat bilik, macam mana cara panggilan kita? Adik, tinggi sikit. Adik, tolong abang. Dia tinggi sikit. Maknanya suara dia tu naik ke tekak. Macam mana nak tahu? Bila anda berbicara, anda berbual, anda akan dapati tingkatan suara anda akan berubah. Ya kan? Daripada suara rendah kepada suara tekak. Manakala tabaqat suara yang ketiga dipanggil sebagai jawab. Jawab ini dia berfungsi pada rongga hidung. Jadi tekak naik ke hidung. Maknanya dia masih adik kita, ibarat apa? Dia tak ada kat rumah tapi dia dekat bawah blok. Contohlah kita tingkat 5. Adik kita berada di tingkat bawah. Jadi macam mana kita panggil adik kita? Takkan kita nak guna suara qarar? Memanglah adik kita tak dengar. Kalau ia pun kita guna suara nawa, suara tekak, pun mungkin dia dengar-dengar sikit. Tapi bila kita naikkan ke rongga hidung, itu datangnya jawab. Sebagai contoh, saya bagi contoh dalam surah An-Nas dengan suara qarar sebagai contoh. Qul a'udzu birabbin nas. Qarar, dada dan perut. Kalau saya naik nawa, Qul a'udzu birabbin nas. Tekak. Bila saya naik lagi, jawab. Qul a'udzu birabbin nas. Nampak tak tingkatan suara dia? Dan tuan-tuan dan puan, perlu kita ketahui setiap orang suaranya berbeza. Pokoknya ada tingkatan suara. Mustahil orang yang tak ada tingkatan suara. Orang kata monoton lah. Dia bila berbual, bila dia pekik pun, mustahil. Tak ada. Dia mesti ada tingkatan suara. Bahkan dalam ilmu tarannum, apa guru saya ajar adalah apabila kita bercakap pun ada iramanya. Betul tak? Bila saya cakap ni, ada iramanya. Ada dia punya naik dan turun dia. Baik. Balik kepada tabaqat tingkatan suara yang keempat. Dipanggil sebagai jawabul jawab.
Ini perlu kita ketahui. Dalam ilmu tarannum, 4 yang asas ini mesti ada dalam seorang qari ataupun qari'ah. Yang keempat dipanggil jawabul jawab, iaitu berfungsi pada rongga otak. Rongga otak ini adalah suara yang paling tertinggi sekali. Yang paling tertinggi sekali. Jadi suara paling tinggi adalah di otak kita, berfungsi di rongga otak kita. Saya pernah dengar seorang qari'ah ni, dia kasih tahulah suara otak ni sebenarnya ada 3 tahap. Subhanallah, ni baru saya tahu suara otak ni tuan-tuan ada 3 tahap. Maknanya ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Paling tinggi suara otak dah tinggi, ada lagi 3 tahap. Jadi bila saya tanya kepada qari'ah tersebut, ustazah tahap yang ke mana? Jadi dia kata saya baru tahap kedua. Masya-Allah. Jadi saya tanya, siapa tahap yang ketiga ni? Suara yang tinggi, yang sampai level 3 ni. Jadi apa jawapan dia? Selalu orang yang suara otak tahap level 3 ni adalah orang yang rock ni. Rock metal kan. Siapa? Mungkin saudara Udin tahulah. Rock metal, rock, orang rock. Orang yang nyanyi lagu rock. Mereka ni dah sampai tahap suara otak level ketiga. Subhanallah. Ini kita nak belajar tingkatan suara. Jadi kalau tuan-tuan hadirin tanya kepada saya, Ustaz Syamil suara otak sampai tahap mana? Saya rasa saya belum lagi sampai suara otak. Sebab memang lumrah suara lelaki, tak semua kebanyakannya mereka belum lagi sampai ke suara otak. Sebab suara lelaki ni lebih kasar, lebih garau, lebih dalam berbanding dengan suara wanita. Suara wanita kalau dia pekik, dia boleh sampai ke otak. Contohnya dekat rumah, anda cuba tengoklah kat rumah bagaimana mak ibu-ibu anda pekik dengan anda. Contoh, Udin, bila nak lipat kain? Contoh, bila mak anda kalau pekik, kalau marah panggil kita, mereka guna suara otak tu. Subhanallah. Ini bukan kelakar, tapi ini betul-betulnya, bukan cobaan. Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita dah mempelajari 4 tabaqat suara. Yang mana secara tak langsung sedikit sebanyak kita tahulah suara kita ni datang daripada mana. Jadi suara perut, suara dada, suara tekak, suara hidung dan suara otak. Dan ada 3 tahap lagi. Subhanallah. Jadi soalannya, anda suara yang mana? Jadi macam mana kita nak tahu? Dia memerlukan latihan dan memerlukan guru-guru untuk memantau dan juga untuk mengajar kita teknik untuk keluarkan suara kita. Subhanallah. Jadi sebelum saya akhiri, sama-samalah kita tonton advertisement yang akan ditayangkan insya-Allah. Wakaf tidak akan menghabiskan harta anda, tapi ianya akan mengekalkan harta dan menjadikan jalan untuk meraih keredaan Allah dan keampunannya. Kerana nilai manfaatnya tidak hanya dinikmati di dunia saja, tapi juga hingga di akhirat nanti. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100, terima cenderahati sejadah karpet. Wakaf $300, terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam. Wakaf $500, terima cenderahati bantal serta lampu Islamik. Wakaf $1,000, terima cenderahati tablet Islamik. Nur Insan menerima wakaf anda melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Gilang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Sucikan harta anda dengan menunaikan zakat harta bersama Nur Insan. Zakat menyempurnakan agama, mensucikan dan menambahkan harta, mendekatkan kepada Allah dan mendatangkan keberkahan.
Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Tunaikan zakat, hidup berkat. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dalam episod yang keempat bersama saya Muhammad Syamir bin Jamaluddin dalam program Tadarus Ramadan, yang mana episod yang lalu kita mempelajari tentang ilmu tarannum jiharkah, dan episod kali ini juga kita mempelajari ilmu tarannum juga, dan saya akan kongsikan satu lagi tarannum lagu yang dipanggil sebagai tarannum Hijaz. Tarannum Hijaz. Jadi tarannum lagu Hijaz adalah nama lagu tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa berlengah lagi, marilah sama-sama kita pelajari ilmu tarannum Hijaz ini. Ingat lagi tak konsep Abata? Pasti anda akan ingat. Sebab anda telah latih konsep Abata ini. Dan kali ini konsep Abata ini kita akan melagukan lagu Hijaz dan kita akan aplikasikan dalam surah Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah paling mudah dan paling surah yang semua orang baca dan semua orang mesti baca dengan baik, surah Al-Fatihah. Baik, bagaimana kita nak alunkan tarannum Hijaz dalam Abata? Pertama, dengar dengan teliti dan juga cuba untuk praktikkannya. Bagaimana tarannum Hijaz Abata? 4 harakat. Harakat yang pertama, Aba, aba, abanta. Cuba. Saya ulangi sekali lagi. Harakat yang pertama, Aba, aba, abanta. Dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak tak? Ini sebagai panduan. Aba, aba, abanta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut, harakat yang kedua. Aba, aba, abanta. Cuba. Saya ulangi sekali lagi. Harakat yang kedua. Aba, aba, abanta. Ar-Rahmanir Rahim. Harakat yang ketiga. Aba, aba, abanta. Cuba. Saya ulangi sekali lagi. Aba, aba, abanta. Maliki yaumiddin. Nampak macam susah kan? Saya boleh nampak tu. Yang tengah dengar ni mungkin tengah dah berpeluh-peluh agaknya. Saya pun tengah berpeluh. Padahal aircon banyak ni. Subhanallah. Jadi saya ulang sekali lagi. Untuk 3 harakat yang pertama, kita dengar baik-baik dan cuba hayati. Pokoknya memang satu kali baca, satu kali nak buat, memang latih, memang payah. Tapi kalau kita latih hari-hari mendengarnya, insya-Allah kita akan dapat lagu tersebut. Baik, harakat yang pertama. Aba, aba, abanta.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abata Ar-Rahmanir Rahim. Abata Maliki Yaumiddin. Harkat yang keempat, lepas tinggi kita akan turun. Abata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita seterusnya sambung dengan harkat pertama, dua, tiga, empat. Harkat pertama, dua, tiga, empat untuk setiap ayat yang kita baca. Jadi saya akan bagi contoh bagaimana saya aplikasikan abata 4 harkat ini dalam surah Al-Fatihah daripada mula hingga ke akhir, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anda boleh bayangkan abata dan juga Al-Fatihah yang mana lagu tarannum ataupun iramanya sama, cuma bila aplikasikannya dia berbeza sedikit dari segi tajwid, mungkin ada panjang pendek dan juga dengungnya. Pokoknya untuk pertama, untuk sebagai asas tarannum jiharkah ataupun tarannum Hijaz ini, anda boleh mengingati untuk tarannum Hijaz ini, anda cuba hafal dan ingat melodi tarannum irama Hijaz tersebut. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah saya pasti 100% boleh. Bagaimana anda telah mempelajari dan juga mengecapi tarannum jiharkah, pastinya Hijaz orang kata sangatlah mudah. Sebab dua tarannum ini antara tarannum yang mudah untuk diikuti dan mudah untuk kita pelajari. Senang orang kata. Baik tuan-tuan dan puan-puan, selagi sekali. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekali lagi saya akan bacakan abata tarannum Hijaz dalam surah Al-Fatihah. Sambil saya baca, anda boleh ikut sama-sama insya-Allah. Abata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abata Ar-Rahmanir Rahim. Abata Maliki Yaumiddin. Abata Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamat mencuba. Alhamdulillah, kita akan berhenti berehat seketika sambil kita tonton advertisement yang akan ditayangkan sebentar nanti, insya-Allah. Setiap tahun, Nur Insan membantu lebih dari 300 keluarga yang memerlukan. Fidya anda dapat membantu mereka untuk menjalani kehidupan seharian. Tunaikan kewajipan anda bersama Nur Insan. Tunaikan zakat harta dan fidya anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Nur Insan menyediakan pendidikan Islam percuma pada lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Bermula dari kelas madrasah hujung minggu untuk kanak-kanak hingga ke kelas fardu ain untuk dewasa. Anda boleh membantu kami teruskan usaha ini dengan mendaftar sebagai penderma bulanan. Sumbangan bulanan anda membantu kami mengembangkan usaha ini. Ayuh, sertai Nur Insan dalam meneruskan usaha ini. Layari www.nurinsan.sg untuk mendaftar. Alhamdulillah, hadirin hadirat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersua muka sekali lagi bersama saya Muhammad Syamir bin Jamaluddin dalam episod yang keempat dalam program Tadarus Ramadan dalam ilmu Tarannum Hijaz. Jadi episod lalu kita belajar Jiharkah, episod kali ini kita mempelajari Hijaz. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kali ini alhamdulillah ada beberapa soalan. Jadi baik, saudara Udin dia tanya kepada saya, "Salam Ustaz, boleh tak kita melakukan tarannum dalam seharian kita, iaitu dalam solat?" Subhanallah, soalan yang baik. Soalan dia, boleh tak kita baca tarannum dalam solat? Boleh ke tidak? Jadi jawapan dia, bagaimana Nabi SAW memberitahu kepada kita yang mafhumnya, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kamu. Ada ulama mengatakan suara ini bukan sahaja suara, tapi juga dengan tajwidnya, dengan juga tadabbur, pemahaman isi kandung ayat Al-Qurannya. Jadi maka ini menguatkan lagi, boleh tak kita baca tarannum dalam solat? Solat itu kita baca apa? Kita baca ayat Quran, kita baca surah Al-Fatihah, kita baca surah-surah lazim dan sebagainya. Dan surah itu terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Maka jawapannya sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat digalakkan untuk kita baca tarannum dalam solat kita. Akan tetapi, ada tetapinya. Ada tetapinya. Bagaimana kita baca tarannum dalam solat? Mengikut keadaan sekeliling kita. Sebagai contoh, kalaulah kita menjadi imam dengan jemaah-jemaah yang berada di belakang, sebagai contoh di masjid ataupun di rumah yang mana kita solat berjamaah, adakah dibolehkan baca tarannum dalam solat? Boleh, tapi berpada-pada, iaitu ada ala kadarnya lah orang kata. Maksudnya janganlah terlalu lambatkan sangat bacaan kita sehingga kan para jemaah lain pun penat menunggu, penat berdiri, lama sangat bacaan tarannum dia. Sebagai contoh, lepas baca doa iftitah, dia baca apa? Al-Fatihah, macam mana dia baca tarannum dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Esok baru habis waladhdallin.
Allahu Akbar. Jemaah dah menggigil dah lutut. Jadi itu, maka apabila kita melakukan sesuatu kebaikan tapi kalau boleh memudaratkan orang, maka tidak dibenarkan. Maka baca Tarannum ini mengikut lagu dan juga kadar, orang kata pace yang sesuai dengan keadaan. Kalau anda sembahyang sendirian, maka dipersilakan. Anda nak baca Tarannum yang begitu lambat, maka dipersilakan. Tapi kalau nasihat saya, kalau solat berjamaah, maka kita janganlah berlebihan dalam membaca Tarannum. Apabila kita solat berjamaah, jangan kita berlebihan dalam melagukan ayat-ayat suci Al-Quran apabila solat berjamaah. Itu jawapannya lah. Baik, Alhamdulillah. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua yang saya dapati daripada ada satu hamba Allah ni, dia tak bagi tahu namanya. Dia kata, boleh Ustaz, boleh tak kita baca Tarannum ataupun kita tak baca Tarannum, kita baca lagu lain dalam Quran selain daripada Tarannum? Okey. Kalau saya boleh jadikan soalan yang lebih mudah faham untuk para hadirin, boleh tak kita baca Al-Quran dengan lagu yang selain daripada Tarannum? Maknanya dia tak baca Tarannum dalam Al-Quran, dia baca lagu lain. Mungkin lagunya sendiri, ataupun wallahu alam mungkin lagu-lagu yang dia dengar di luar sana yang bukan Tarannum. Jadi jawapannya adalah tidak boleh dan tidak dibenarkan. Saya tak kata hukumnya sampai haram lah, tapi tidak dibenarkan dan tidak digalakkan. Saya bagi contoh, pernah ada orang yang mungkin dia nak baca Al-Quran mengikut lagu yang dia suka. Sebagai contoh, nak kongsi ke tak nak? Saya rasa boleh kongsi lah. Contohlah, dia suka sangat lagu Cindai. Jadi dia bawa lagu Cindai ni dalam surah Al-Fatihah. Boleh ke ibu-ibu yang berada, yang tengah tengok live ni, boleh tak? Kalau tak boleh sila komen. Tak boleh Ustaz, lagu Cindai dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini contoh tuan-tuan, saya bukan nak mempersendakan. Minta maaf sangat-sangat. Ini contoh bagaimana kita bawa lagu yang bukan Tarannum dalam Al-Fatihah. Macam itulah. Melodi dia, irama dia tu, macam mana jiharkah hijaz kita masuk dalam Al-Fatihah, tapi ini lagu lain, dia masuk dalam surah Al-Fatihah. Contoh Cindai lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi Ustaz, saya jaga tajwid, saya jaga panjang pendek. Jadi ulama' dah sepakat bahawasanya tidak dibenarkan. Saya tak kata hukumnya sampai haram, tapi tidak dibenarkan sama sekali lah. Kerana apa? Apa yang telah diajarkan daripada zaman Nabi SAW sehingga para sahabat sampai kepada ulama' tabi'in, mereka mengajarkan kita ilmu-ilmu Tarannum ni, kaedah-kaedah suara, bagaimana teknik suara pernafasan, iramanya, mengikut lahja Arab, mengikut orang kata kesesuaian dengan suara kebudayaan bahasa Arab. Di Al-Quran ini kita patut menjaganya dengan seelok-eloknya. Maka secara tak langsung orang boleh kata dia mempersendakan, mempermainkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan melagukan lagu-lagu yang lain. Jadi kalau orang kata boleh lagu Cindai ini masuk dalam lagu surah Al-Fatihah ataupun surah-surah lain, takut-takut di luar sana mereka akan membawa lagu-lagu yang mungkin lagu rock, lagu jazz, lagu apa-apalah untuk dilagukan dalam surah-surah ayat-ayat suci Al-Quran. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita elakkan daripada sebegini, insya-Allah. Jadi itu nasihat saya. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun mungkin terkurang dalam penyampaian. Jadi mungkin lepas ni jangan pula kecam saya. Ustaz Syami, Ustaz Cindai. Dia baca Al-Fatihah lagu Cindai. Tak, saya tak galakkan. Ini saya bagi contoh sahaja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semarakkan Ramadan anda tahun ini dengan menyokong projek Fitra Ramadan Anjuran Nur Insan.
Kempen ini bertujuan untuk terus menghidupkan usaha satu-satunya pendidikan Islam percuma di Singapura. Nur Insan menyediakan pelbagai kursus dan program untuk semua lapisan masyarakat. Program-program ini terus dimanfaatkan oleh lebih 1,000 pelajar setiap minggu. Ayuh, bangkitkan Ramadan anda dengan menghulurkan harta anda untuk anak-anak ini mempelajari ilmu agama dengan sempurna. Anda boleh membantu Nur Insan dengan wakaf ilmu Nur Insan. Antara pakej-pakej yang disediakan ialah wakaf $100 terima cenderahati sejadah karpet, wakaf $300 terima cenderahati Al-Quran berjilid multazam, wakaf $500 terima cenderahati bantal serta lampu Islamik, wakaf $1,000 terima cenderahati tablet Islamik. Tunaikan zakat harta dan fidyah anda bersama kami di Nur Insan melalui bank transfer atau datang ke pejabat kami atau ke booth kami di Geylang Serai dan di Kampung Glam. Anda boleh menyokong Nur Insan secara bulanan dengan pemotongan kad kredit ataupun kad debit anda. Untuk kemudahan anda, kami juga menyediakan perkhidmatan pengambilan derma dari rumah. Sila hubungi kami di talian 69207505 atau WhatsApp kepada kami di 87684688. Untuk keterangan lanjut, sila lungsuri laman web kami www.nurinsan.sg. Terima kasih atas segala sokongan anda. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda sekeluarga insya-Allah.